Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya Abu Hajar. Jadi kembali lagi dalam segmen React dan Reflect. Kali ini kita akan tengok satu posting yang ditulis oleh Brother Firdaus Wong, seorang pendakwah mu'alaf, anak murid kepada Zakir Naik. Jadi dia ada tulis satu penulisan yang saya rasa sangat bagus lah, terutamanya yang baru saja mengambil result SPM lah. Iaitu tajuk yang ditulis adalah "Gagalkah hidupku kerana kurang cermelang dalam SPM". Jadi jom kita tengok apa yang ditulis oleh Brother Firdaus Wong. Tahniah buat adik-adik yang mendapat keputusan cemerlang di dalam SPM yang diumumkan hari ini. Lumrahnya media atau manusia akan highlight mereka yang cemerlang. Namun bagaimana dengan mereka yang tidak mendapat semua A? Penulisan ini saya tujukan buat adik-adik yang tidak mendapat semua A atau banyak A atau langsung tiada A dalam SPM. Saya tidak mendapat sebarang A dalam ujian SPM saya. Kita adalah sama. Saya mendapat tawaran beasiswa untuk masuk ke sebuah universiti tempatan walaupun tidak mendapat keputusan yang cemerlang kerana pencapaian saya dalam bermain bola sepak sehingga mewakili pasukan kebangsaan bawah 17 tahun. Wah, baru tahu ni. Brother Firdaus Wong rupanya Harimau Malaya juga ni. Mantap. Mungkin ramai fikir saya akan menerimanya, betul. Namun saya tidak ragu-ragu untuk menolak tawaran itu tanpa berbincang dengan ibu bapa saya terlebih dahulu. Saya sedar dan tahu keadaan ekonomi keluarga saya tidak begitu baik. Kedua ibu bapa saya bekerja sebagai tukang kayu dan pembantu buruh, serta kakak saya yang waktu itu sedang belajar di kolej. Cukuplah beban yang ditanggung oleh mereka. Apabila saya maklumkan kepada ibu bapa saya, mereka bertanya kenapa tidak berbincang dengan mereka dahulu sebelum menolak. Saya menjawab saya perlu mengambil keputusan ini kerana tidak mahu mereka bersusah payah untuk menampung dua anak yang belajar di kolej dan di universiti. Ini satu contoh yang sangat baik buat adik-adik SPM dan suku pada semualah ya. Ada kala kita memang ada keinginan-keinginan yang tertentu, nak belajar tempat itu, nak belajar tempat ini kan. Contoh kalau SPM kita kurang baik, kita perlu masuk kepada universiti-universiti swasta. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan kawan kita, jomlah masuk universiti ni, jomlah kita masuk college ni. Namun dalam waktu yang sama kita kena ingat, kita juga perlu concern kepada keadaan parents kita, keadaan penjaga kita yang menanggung diri kita. Memang ia melibatkan cita-cita kita, namun dalam waktu yang sama kita kena concern dah dan kena sedarlah tanggungjawab kita sebagai seorang anak supaya tidak menyusahkan ibu bapa kita, insya-Allah. Bagi yang senang, alhamdulillah. Bagi yang susah, kita kena sama-sama lah memikirkan berkenaan dengan kemampuan mak ayah kita. Jelas kelihatan tanda kecewa mereka di atas keputusan saya, namun mereka tidak marah dan akur akan keputusan yang diambil oleh saya. Saya telah terbiasa kerja sebagai pembantu buruh di tapak pembinaan suatu cuti semasa sekolah rendah dan bekerja kilang beg sejak muda untuk duit saku. Masya Allah. Kerja pertama saya selepas SPM adalah sebagai jurujual jalanan barangan RM10 dan RM20 yang mendekati pelanggan di kedai makan, pejabat, rumah dan sebagainya. Kerja yang tiada bayaran asas tetapi hanya bergantung kepada komisen hasil jualan. Oh, patutlah. Kalau siapa-siapa yang follow Brother Firdaus Wong ni, dia memang power betul dalam dakwah, terutamanya kalau dakwah street kan. Dia berdialog dengan orang-orang yang dia sedang dakwah dekat mall ke apa. Memang nampaklah confident dia dalam menyampaikan dakwah tersebut. Mungkin ini sebab pengalaman beliau lah kan. Saya pernah juga berniaga menjual penapis air, diletir dan gagal menjadi sales manager bagi produk Red Tone pada usia 21 tahun walaupun hanya ada sijil SPM. Saya juga pernah membuka restoran Zhanghe Dim Sum selepas memeluk Islam tetapi gagal dan berhutang lebih RM100,000. Saya juga pernah bekerja sebagai senior account manager di sebuah syarikat public list walaupun syarat memohon mestilah sekurang-kurangnya bachelor degree, tapi saya tetap memohon dan akhirnya diterima kerja walaupun hanya SPM sahaja. Gaji asas sahaja waktu itu hampir RM5,000, masya-Allah, dan dicampur komisen purata gaji bulanan lebih 5 angka. Banyak tu. Apa kelayakan saya waktu itu? SPM sahaja. Jadi ini satu benda lagi yang kita kena ingat, wahai manusia-manusia yang mendengar video ini. Kehidupan kita ni seperti mana pepatah, hidup ini ibarat seperti roda. Ada kali kita di atas, ada kali kita di bawah. Kejayaan yang kita dapat ini bukan sekali saja, dia akan berulang-ulang kali. Samalah seperti mana kegagalan.
Kegagalan yang datang dalam hidup kita, dia bukan bersifat sekali datang saja, tapi dia akan datang berkali-kali. Dan itulah lumrah hidup kita sebagai manusia. Gagal berkali-kali, berjaya juga akan datang berkali-kali. Bergantung kepada diri kita untuk menghadapi kegagalan tersebut dan juga kejayaan tersebut. Macam Firdaus Wong, dia bermula dengan sangat gagal, and SPM tak lulus, kerja pun biasa-biasa, tetapi Allah Ta'ala berikan kepada dia kejayaan selepas itu. Kini saya seorang hanya berkelayakan SPM memilih untuk berhenti kerja sebagai senior account manager bergaji purata 5 angka untuk berdakwah sepenuh masa. Masya Allah, yang waktu tidak menjanjikan sebarang gaji asas. Dan Alhamdulillah, telah 5 tahun saya masih hidup, telah mengembara ke beberapa benua untuk menyebarkan agama yang dicintai ini. Kelayakan saya ialah SPM tanpa sebarang ini. Ini suatu benda yang ajaib, dan inilah saya rasa definisi kejayaan yang sebenar bagi seorang mukmin. Bila mana dia tahu bahawa hidup dia perlu menyediakan bekalan, perlu membuatkan tugas-tugas yang utama sebagai seorang abid, hamba dan juga seorang khalifah menyampaikan dakwah, maka dia telah korbankan gaji 5 angka dia untuk betul-betul memberi tumpuan kepada tujuan hidup dia. Ini dikatakan sebagai definisi kejayaan bagi seorang mukmin. Kenapa saya kongsikan pengalaman hidup saya dengan adik-adik semua? Nasihat saya yang kongsikan kepada adik-adik adalah usaha membiarkan satu keputusan ataupun situasi dalam kehidupan kita menentukan siapa kita pada masa hadapan dan apa yang kita mampu capai dalam kehidupan. Berjaya atau gagal dalam kehidupan tidak bergantung kepada satu atau dua siji yang kita miliki. Sama ada mahu berjaya atau gagal terletak pada cara pemikiran kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kegagalan bagi mereka yang masih berusaha. Kegagalan yang kita hadapi seorang bukan hanya satu kegagalan, tetapi satu lagi mata pelajaran yang tidak diajar di sekolah, iaitu kita telah belajar suatu yang baru, dan kegagalan ini hanya akan menjadi kegagalan hakiki kalau apabila kita pasrah dan tersungkur tanpa usaha dan bangkit dan terus bangkit. Maka disebut dekat bawah ini bukan juga suatu kegagalan andai kita kerja sebagai dispatch, tukang bersih, tukang masak, bukannya engineer, doktor maupun program, selagi mana rezeki kita halal. Dengar tu adik-adik, teruskanlah berusaha, jangan biarkan keputusan SPM menentukan nasib dan kejayaan anda boleh capai. Teruskan usaha, teruskan belajar. Pembelajaran bukan sekadar di sekolah atau kolej ataupun universiti. Selagi nyawa dikandung badan, selagi itu kita belajar. Yang boleh melanjutkan pelajaran, teruskan pengajian ke tahap tertinggi. Usaha dan takwa kepada Allah, insya-Allah pasti dibukakan olehnya. Itulah sedikit coretan daripada Brother Firdaus Wong kepada kita semua. Maka sebagai kesimpulan yang kita boleh buat, definisi kejayaan bukan bergantung kepada keputusan yang kita dapat, tapi ia bergantung kepada bagaimana ataupun apakah action kita bila kita mendapat keputusan tersebut. Kita bersyukur, kita bersabar, ataupun sebaliknya yang menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk video kali ini. Bagi adik-adik SPM yang berminat untuk join Quranic Circle, boleh klik link di bawah, dan yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe dan juga share video ini. Itu saja daripada saya, Abu Hajar, dan terima kasih.